Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dan guru-guru yang disayangi sekalian, bertemu lagi kita di episod kaunselor anda. Saya Puan Nur Rafiza binti Muhammad Noor, kaunselor pendidikan PPD Petaling Utama, kaunselor anda pada hari ini dengan tajuk guru sebagai pembimbing yang berkesan. Tajuk ini amat dekat di hati kita semua dan amat penting untuk disampaikan kepada semua guru bagi membangkitkan lagi semangat guru pada waktu-waktu yang sekarang, waktu kita memulakan balik sesi persekolahan kita untuk sesi yang baharu ini. Jadi tujuan kita melaksanakan dan membuat perkongsian ini adalah untuk kita refresh dan juga untuk kita memperingatkan balik tentang fungsi dan peranan kita sebagai seorang pembimbing yang berkesan. Apa khabar semua cikgu-cikgu? Saya harap cikgu kembali ke sekolah dengan penuh semangat dan penuh berdaya maju dan dengan ingin membawa lagi sesuatu perkara yang baru, walaupun kita selalu kita baru saja melalui satu saat yang getir, tetapi perkara yang getir telah berlalu dan akan berlalu. Yang penting adalah kita mula mengadaptasi balik dalam keadaan suasana baharu di sekolah, ya, walaupun kita mungkin akan ada beberapa halangan dan cabaran, tetapi saya yakin bahawa kita para guru, kita telah terdidik untuk jadi seorang yang sangat sabar dan kental dalam kita menghadapi fasa-fasa kita seterusnya. Untuk makluman guru-guru dan juga rakan-rakan sekalian, sebagai seorang guru, saya juga sangat ingin mengingati diri saya dan menghayati tajuk ini sebagai satu tajuk yang kita perlu dalami, iaitu guru sebagai pembimbing yang berkesan. Bila dikatakan seorang guru, maknanya kita menjadi contoh, kita menjadi orang yang diikuti, dihormati dan disayangi. Guru, bila kita mendekati para pelajar ini bukan sebab hanya atas kerana kita digelar sebagai cikgu atau guru, tetapi kita mengambil tanggungjawab dan peranan ini dengan hasrat untuk kita bimbing pelajar sebaik yang mungkin, sedaya yang boleh dan seupaya kita yang ada. Jadi yang ciri yang pertama cikgu, saya nak pesankan ataupun nak kongsikan beberapa ciri dalam sebagai seorang guru pembimbing yang berkesan ini, ya. Ciri yang pertama adalah caring. Ya, C, caring. Apa itu caring? Caring ni adalah menyayangi. Kita sebut macam menyayangi tu bukan sesuatu yang dipaksa-paksa kita nak menyayangi pelajar ni. Kita jadi guru ni, ciri inilah yang pertama-tamanya perlu ada pada kita. Sebab nak menyayangi orang yang bukan kita lahirkan, bukan kita dalam ahli keluarga kita, tentu sesuatu yang kadang-kala mudah disebut tapi mungkin sukar kita nak buat. Tetapi sebagai seorang kaunselor di pejabat pendidikan, dan saya juga pernah mengajar di sekolah, saya tak pernah nampak seorang guru, jarang sekali saya nampak guru tidak menyayangi pelajar. Kebanyakan guru sangat menyayangi pelajar. Saya yakin guru-guru semua sangat menyayangi pelajar. Bagaimana kita menyayangi itu, yang kita nampak menyayangi pelajar dan pelajar merasai disayangi adalah apabila kita ni memberi perhatian kepada idea, kepada perasaan dia, dan kita berurusan dengan pelajar tu bukan kerana kita rasa macam okeylah, aku datang asal aku bagi je pengajaran aku dan aku balik je. Mungkin kita tak nak begitulah cikgu, ya. Kita memerhatikan pelajar kita tu seorang demi seorang kerana kita bukan hanya mengenali nama dia, tapi kita mengenali kepribadian dia, kita menghayati apa sebenarnya kefahaman, ketidakfahaman dia, ataupun kita mula memerhatikan ada perubahan tingkah laku dia yang perlu kita ambil perhatian. Dan ini yang dikatakan sifat menyayangi dan juga mengambil berat. Apabila kita mengamalkan sifat kita terbuka, sifat terbuka dan mendengar apa yang dituturkan oleh pelajar, rakan sekerja kita, pentadbir kita, pihak atasan ataupun ibu bapa, ini memerapatkan lagi hubungan dan kemesraan
antara kita dengan pelajar, dengan ibu bapa dan juga dengan pihak pentadbir kita. Maka yang pertama tadi itu adalah menyayangi. Bila kita menyayangi, hati dan perasaan kita menyayangi, kita juga akan disayangi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ciri kedua bagi sebagai guru pembimbing yang berkesan adalah ciri memahami ataupun understanding. Understanding ni adalah kita mempercayai orang yang telah memberikan perhatian kepada kita. Kepercayaan ini akan wujud bukan saja daripada aspek tingkah laku, begitu juga dengan melalui lisan. Bukan lisan yang kita tunjukkan kepada para pelajar kita. Memahami ni bukan hanya disebut bahawa saya faham awak, apa yang awak fikir dan apa yang awak rasa. Memahami ni adalah dirasai oleh pelajar itu sendiri. Orang lain dapat merasai bahawa kita memahami dia. Kita tidak melabel, kita tidak ada menghukum, tapi kita mendengar dengan begitu menghayati apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para pelajar kita. Anak-anak kita ke, ataupun kaum keluarga kita ke, ataupun saudara mara kita ke, ataupun ibu bapa. Kebanyakan orang yang datang berjumpa dengan kita, termasuklah para pelajar kita, dia takkan sampaikan apa sebenarnya isi hati dia yang dalam tu. Jadi kitalah yang perlu memainkan peranan. Sebagai guru yang membimbing dengan berkesan, kita membimbing untuk pelajar meluahkan apa sebenarnya isi hati dia, apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup dia. Ya, apabila ini kita dapat cikgu, ciri ini akan membuatkan pelajar kita tu dekat dengan hati kita. Kita tak perlu nak memaksa pelajar menghormati kita, tetapi dengan kita memberikan kefahaman, memahami para pelajar kita, dia akan dapat rasa di sudut hati dia, ke dalam jiwa dia yang dalam ini, bahawa cikgu ini sangat memahami saya. Kita mungkin tak perlu cari dia. Macam sekarang ni, kita rasa macam jauh daripada pelajar hanya kerana kita mengajar melalui alam maya. Saya tak merasakan bahawa alam maya tu menjarakkan kita. Jika kita memahami apa sebenarnya yang sedang mereka lalui, membantu, menyokong mereka, membantu lagi apa kesukaran mereka, mereka akan rasa kita dekat dengan mereka. Bahawa jadi yang penting adalah kita tidak label, tidak nilai, tidak menghukum. Kita memberi bantuan dan sokongan apa yang mereka perlukan. Dan kita terima keunikan mereka. Kita terima setiap pelajar kita ni, dia datang daripada latar belakang yang berbeza, dia datang dengan cabaran yang berbeza, dia datang dengan situasi yang berbeza, dan tak ada seorang insan pun yang sengaja nak timbulkan masalah, ataupun dia nak mendapatkan masalah, ataupun dia mencari masalah. Jadi memahami bukan kita mengiyakan semua butir kata dia. Kita dengar, kita menghayati, kita minta penjelasan, kita bertanya dengan tanpa kita menghukum, tapi kita mendalami apa yang tersirat, bukan saja yang tersurat. Itu dia yang dikatakan memahami. So outstanding cikgu kalau kita dapat menjiwai sifat ini, ciri-ciri ini. Kita tak perlu memaksa pelajar kita menghormati ataupun perlu nak memaksa-maksa. Dia sendiri akan tahu bahawa dia respect dan sayang dengan kita. Ciri yang ketiga adalah trusting, iaitu mempercayai. Apa itu mempercayai cikgu? Apa saja yang disampaikan oleh pelajar kita kepada kita, itu adalah untuk kita. Kerana bila kita dah memahami, dia memberi kepercayaan pada kita, maka apa yang disampaikan tu kita kena simpan pada diri kita. Cikgu, kadang-kadang kita ni nak berkongsi dengan rakan kita, maka kadang-kadang kita terlepas cakap. Rupa-rupanya pelajar-pelajar kita ni dia boleh rasa. Ataupun kadang-kadang dia lalu dekat kantin, dia terdengar kita bercakap-cakap pasal dia, bercakap-cakap pasal kawan-kawan dia. Jadi dia macam tak berapa cantik. Nanti pelajar-pelajar akan kata, tengok aku dah cerita kat cikgu, tapi cikgu dah menyampai-nyampai kepada orang lain.
jika macam contoh sebagai seorang kaunselor sekolah, apabila pelajar tu bercerita tentang apa masalah, cabaran, challenges dia, isi hati dia, dan perkara itu, isu itu perlu kita tangani, saya akan maklumkan kepada dia. Jika perkara ini memerlukan bantuan daripada ibu bapa ke ataupun daripada pihak sekolah, saya perlukan minta bantuan. Jadi kita fahamkan dia balik. Bukan kita bercakap di belakang dia, cikgu. Ya, kalau kita orang bercakap tentang diri kita, kat belakang kita, apa perasaan kita? Jadi hilang kepercayaan kita kepada orang tersebut. Maka apa itu kepercayaan? Adalah bila dia rasa selamat dan yakin dengan kita, dan dia mula membuat pendedahan sendiri. Dia yakin dengan kita, maka dia akan mula bercerita lebih mendalam lagi tentang diri dia. Jadi simpan baik-baik apa yang pelajar sampaikan. Jadi kita kena ada bijaksana apabila kita nak membantu pelajar tu dan perlu membawa perkara itu ke tengah. Perlu ada kaedah dan perlu bijaksana tentang perkara ini. Jadi kita jujur dan ikhlas atas ikatan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan kepercayaan tu akan wujud bukan saja dari cara kita bercakap, bukan lisan kita, tingkah laku kita, tetapi juga dengan pilihan perkataan kita dan air muka kita. Jadi ini juga memberi kepada satu kepercayaan kepada pelajar. Saya harap guru-guru faham tentang bila saya katakan mempercayai. Jadi once kita hilang kepercayaan tu, maka akan hilang juga rasa hormat pelajar kepada kita. Dan ciri yang keempat adalah accepting. Accepting ni adalah menerima, iaitu menghormati orang lain, kerana setiap orang mempunyai harga diri. Walaupun dia pelajar kita, dia ada harga diri, dia ada maruah, dia ada perkara yang perlu dia pun nak jaga pada diri. Jadi elaklah kita menghukum atau melabel. Sebab bila kita once kita dah menerima dia, kita menerima tanpa syarat. Maknanya adakah anak orang kaya ke, tak anak orang kaya ke, mampu ke, tak mampu ke, duduk flat ke, duduk banglo ke, kita tidak melihat kepada perkara itu. Kita melihat kepada menerima dia sebagai seorang insan. Jadi hormatilah perbezaan nilai, budaya, cara setiap orang, dan kita pupuk untuk minat dia belajar, ya. Dan kita cuba elak untuk kita pula rasa defensif ataupun dia pun rasa terancam. Dan saya nak ingatkan diri saya, menerima ini tidak membawa kepada kita merasakan diri kita hebat. Macam kita tahu banyak benda. Kita guru memang ada banyak benda kita tahu, mungkin daripada perspektif ilmu kita. Tetapi rupa-rupanya pelajar kita di abad sekarang ni, dia punya knowledge dia pun tak terbatas. Jadi kalau kita tak mendekati, mengenali dia, mungkin ada pelajar dia mendalami sesuatu lebih daripada kita. Maka apa salahnya kita belajar juga melalui mereka. Contoh, cikgu boleh pakai aplikasi ni lah cikgu. Cikgu kalau nak buat video pakai ni cikgu. Nampak tak? So ilmu mereka mungkin ilmu lain kat sini. Jadi kita saling belajar dengan student kita. Sebab kalau kita ada perasaan sombong tu, walaupun kita tak menyatakan ataupun rasa, hanya terasa di hati, tapi sebenarnya dapat dirasai oleh orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada tiga perkara yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru sekalian yang dikasihi sekalian, dan juga saya ingin mengingatkan diri saya. Kita sebagai seorang guru, kita ikhlas, maka semua perkara akan mendapat ganjaran daripada Tuhan. Keduanya adalah apabila kita menegur, kita rasa ada tak selesa dengan sikap atau perangai pelajar, maka dalam hati kita meletakkan bahawa tak sukalah perangai dia. Jadi bila kita tegur, kita menyatakan dengan jelas, bukan kita tak suka Ali, bukan kita tak suka, cikgu tak suka Ali,
cikgu tak suka perangai Ali. Jadi Ali, cikgu nak tegur ni, cikgu jangan ambil hati dengan apa yang cikgu nak sampaikan. Ya, saya apabila dekat dengan pelajar ni, saya selalu cakap macam saya kata Syafiq, cikgu hormat Syafiq, cikgu suka Syafiq ni, so saya sampaikan dulu kebolehan, kebaikan dia. Jadi kemudian saya tegur Syafiq, cuma Syafiq, cikgu tak berapa berkenan. Jadi perkara ni jangan kecil hati dengan apa yang cikgu nak sampaikan, lebih jelas. Sebab kalau kita marah dengan emosi kita, dia rasa macam, oh cikgu memang tak suka aku lah. Jadi menyayangi cikgu tu akan membuatkan dia menyukai subjek yang kita ajar. Kan? Cuba kita ingat balik masa kita jadi pelajar. Kenapa kita suka cikgu tu? Kenapa kita sayang cikgu tu? Kenapa kita rasa kelas cikgu tu best? Sebab cikgu tu best. Ya? Dan ketiga, saya nak ingatkan bahawa kita ni, anak murid kita, bersilih ganti anak murid kita mendoakan kita. This the best thing yang saya rasa is the best anugerah yang Allah bagi kat kita sebagai guru, iaitu beratus-ratus, beribu-ribu, berlapis-lapis pelajar every year mendoakan kita tanpa kita sedari. Ya cikgu, mungkin ini yang membuatkan kita rasa seronok, bahagia, tenang, lapang, rezeki kita berterusan, hidup kita ni dalam landasan dan juga dalam kesejahteraan. Doa daripada anak murid kita. Seterusnya, ciri yang kelima adalah patience, iaitu sabar. Menjadi seorang guru memanglah kena sabar. Menjadi seorang guru mengajar erti kesabaran. Bahawa cikgu ini anugerah terbesar Allah bagi kat kita. Apabila kita boleh bersabar dengan 40, 30, beratus-ratus, beribu-ribu pelajar kita di sekolah, maka tentu kita boleh bersabar dengan anak kita yang mungkin 2-3 orang. Ya? Ataupun sebaliknya, kita bersabar dengan anak murid kita, tapi bila balik rumah, wow, luar biasa kesabaran kita tu ya. Jadi sebenarnya kita ni bila ada dianugerahkan sifat kesabaran ni adalah untuk kita menghadapi tingkah laku manusia yang berbeza-beza. Ya, kita dapat lagi mendengar dengan tekun, dapat mengawal perasaan dan emosi kita, itu adalah kesabaran. Sabar ini adalah satu keunikan tingkah laku manusia. Ini anugerah Allah bagi. Maka kita kena sering mendoakan agar sabar ni menjadi satu ubat yang mujarab dalam hidup kita. Doakan supaya Allah bagi kita, limpahi kita banyak-banyak kesabaran untuk kita menghadapi ujian Tuhan. Apabila saya diuji dengan sabar, saya akan kata sabar Norafiza, dan melihat di dinding yang penuh itu perkataannya SABAR, sabar Norafiza. Sebab memang berada di sekolah, macam-macam perkara akan berlaku kepada kita ya. Bukan tugas kita dengan hanya mengajar, tapi kita ada tugas-tugas yang lain ya. Harap cikgu semua apabila kembali, kita kembali dengan tenang dan sabar. SABAR, sabar. Ciri yang keenam sebagai guru pembimbing pesan adalah positive thinking, iaitu pemikiran yang positif. Pemikiran positif ni adalah keupayaan seorang guru untuk melihat sesuatu tu daripada perspektif positif, iaitu semuanya telah diatur Tuhan, maka kita ada hikmah yang terselindung ya. Dia menilai daripada satu aspek yang positif ni adalah bagaimana kita membawa kepada pemikiran kita yang bila kita lihat tu banyak sangkaan-sangkaan, kita ubah sangkaan-sangkaan tu kepada aspek ataupun perspektif yang lebih positif. Maka dia berbalik kepada cara kita berfikir. Ya cikgu, balik kepada cara kita berfikir. Dan bila kata berfikir, perkara ciri yang ketujuh adalah mendengar. Jadi bila kita mendengar, kita tidak mendengar dengan menilai. Yang kita dah ada jawapan kita sendiri hinggakan, kita tidak mendengar sebenarnya apa yang nak disampaikan, maklumat yang tepat dan benar. Jadi kita mendengar dengan baik itu adalah mendengar dengan efektif, bukan dengan pasif. Pasif ni macam mana kita dengar tapi macam kita tak dengar.
Kita dengar dengan tidak memahami, tapi dengar dengan berkesan adalah memahami. So kita beri tumpuan kepada orang yang nak menyampaikan. Kita fokus kepada perasaan dia dan apa pemikiran dia. Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan? Apa maklumat yang dia nak sampaikan? Apa maksud yang tersirat dan apa yang perlu kita reflect balik? Apa yang perlu kita rumuskan daripada penceritaan dia? Dengar. Yang ke-8 adalah empathy, cikgu. Empathy tak sama dengan simpati. Simpati macam kesiannya. Empathy, kita seolah-olah meletakkan diri kita pada perspektif dia, berada di tempat dia. Apabila kita merasai tahap empathy yang tinggi, kita tak perlu cakap banyak, pelajarkan rasa. Oh, cikgu faham. Oh, cikgu tahu. Oh, cikgu mendalami apa sedang saya rasakan. Dan ini akan membuatkan kita jadi orang yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa. Dan kita akan lebih mendalam dan membina keselesaan dalam mengongsikan maklumat dia kepada kita. Empathy membina lagi kepercayaan pelajar dan kesayangan pelajar kepada kita, ya. Dan yang ke-9 adalah assertif, iaitu tegas. Tegas ni adalah kebolehan menyatakan tidak, iaitu bercakap dengan berterus terang. Tak semua perkara kita perlu yes, yes, yes atau ya saja, tetapi ada perkara yang kita perlu meletakkan hak kita dan juga hak orang lain. Maka kita berkomunikasi dengan sopan, bijaksana dan berterus terang apa sebenarnya dalam isi hati kita dan pemikiran kita. Kita berterus terang ni bukan kita dengan emosi, kita berterus terang dengan tenang dan kita menghormati hak orang lain. Dan kita nak menyatakan pada orang lain, hormati hak saya juga. Jadi pupuklah sifat berterus terang. Semoga kita ni komunikasi kita jadi lebih berkesan. Dan asertif ni akan menimbulkan suasana win-win. I win, you win. I'm okay, you okay. Jadi kita menghormati hak kita dan orang berkenaan menghormati hak dia. Jadi itu saja 9 ciri utama yang ingin saya sampaikan agar cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian menjadi guru pembimbing yang berkesan. Semoga cikgu terus bersemangat dalam menghadapi persekolahan baru kita ini dengan suasana yang best, suasana yang ceria dan suasana yang menggembirakan. Aura energi cikgu menentukan bagaimana aura energi pelajar cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Didik TV KPM